Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita nikmat iman dan amal. Maka dapatlah kita bertemu dalam majlis ilmu pada malam ini. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Insya-Allah pada malam yang mulia ini kita terus kepada kelas pengajian kita pada muka surat 92 pada pelajaran yang kedua, martabat iman orang-orang yang bertaklid di dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan, saya percaya dan yakin bahawa kita telah kenal akidah yang diwajibkan kepada kita, yakni 50 sifat. 20 sifat yang wajib saya sentuh daripada mula hingga sekarang, dan 20 sifat-sifat yang mustahil. Satu harus. Meskipun tidak secara khusus, namun saya sentuh juga sebab kita mengaji akidah, maknanya kepercayaan dan keyakinan kita kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang keduanya, akidah ini merupakan ruh ataupun nyawa dalam hidup dan penghidupan kita. Tanpa berakidah, orang tersebut tak ada ruh, tak ada nyawa. Jadi, inilah tujuan kita. Mengaji, memahami dan menghayati untuk memiliki akidah tersebut. Namun kita tidak ada daya dan upaya, melainkan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sebab akidah itu milik Allah, dikurniakan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dikurniakannya kepada kita akidah tersebut, dan kita mengakui dan membenarkannya dengan menghayati, dengan cara kita mempelajari akan perkara tersebut. Setiap patah dan perkataan yang tersurat di dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan diterangkan, dijelaskan, menjadi bahan untuk kita fikirkan. Dan apabila dapat difikirkan perkara-perkara tersebut, mudah-mudahan menjadi pelita di dalam hati kita. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Martabat iman. Martabat iman orang-orang yang bertaklid. Orang-orang yang bertaklid.
kedudukan ataupun pangkat ataupun peringkat orang-orang yang bertaklid. Orang-orang yang bertaklid. Apabila disebut orang-orang yang bertaklid, siapakah orang-orang tersebut? Yang pertama, orang awam, orang kebanyakan. Itu yang dikatakan peringkat orang awam yang bertaklid. Peringkat orang pertengahan. Peringkat orang pertengahan. Yang ini dikatakan dia tahap kepada yakin dan tahap juga bertaklid kepada gurunya. Itu pertengahan. Dan peringkat orang yang dikatakan tahap yakin, dia tidak lagi bertaklid, suci bersih. Yang mana tahap keyakinan akidahnya telah menjadi jazam. Dan tinggal lagi adab kepada orang yang memberi tahap keyakinan tersebut. Adab. 3 perkara. Dan taklid ini juga dia terbahagi kepada 2. Satu, taklid sahih. Yang kedua, taklid batil. Taklid batil. Maknanya taklid yang ditolak. Namun di dalam perbicaraan di dalam kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita rujuk taklid yang manakah yang dimaksudkan. Keimanan dan ma'rifah. Keimanan dan ma'rifah. Kita dah 2 patah perkataan tu, kita dah dapat tangkap. Kita dah dapat tangkap. Maksud tangkap, kita dah dapat fikirkan. Fikirkan. Jadi fikirkan apa? Apakah kaitan keimanan dan ma'rifah? Pasti makrifah itu makrifah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Maknanya mengenal Allah. Jadi apabila mengenal Allah, maksudnya iaitu orang yang kenal Allah. Orang yang kenal Allah. Jadi orang yang kenal Allah dan dia percaya Allah itu Tuhan dia, maka itulah dikatakan dia beriman kepada Allah. Jadi keimanan ma'rifah terhadap Allah. Terhadap Allah. Azza wa Jalla hanya dengan perkabaran. Perkabaran yang masyhur, perkabaran yang sahih. Satu daripada pembacaannya, kitab yang kita pegang di depan ni. Satu daripada guru. Daripada guru. Maknanya perkabaran yang sahih. Yang masyhur. Jadi kita berpegang. Kita berpegang. Jadi apabila berpegang, maksudnya kita percaya. Kita percaya kepada guru tersebut dan tempat ambilannya kepada guru. Ambilan guru tu daripada kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita percaya. Atau mengikut perkataan orang ramai. Mengikut perkataan orang ramai. Orang ramai di sini orang yang dipercayai. Bukan sebarangan orang. Orang yang dipercayai. Orang yang dipercayai ni apa? Orang tu ada tempat ambilan dia. Orang itu ada tempat ambilan dia. Ambilan dia, dia belajar dengan guru ini, dan dia rujuk pada kitab ini, kemudian dia bercakap. Dia bercakap.
Itu dikatakan mengikut perkataan orang ramai. Selalunya orang ini dikatakan bersikap tabi'i. Dia mengikut orang ramai. Dalam mengikut orang ramai, dia pilih juga. Bukan maksudnya sebarangan orang. Sebarangan orang. Sebab apa dikatakan yang dikatakan bertaklid, dia berpegang kepada orang yang bercakap. Dia berpegang kepada orang yang bercakap. Itu bertaklid. Tentang kewujudan Allah Ta'ala. Tentang kewujudan Allah Ta'ala. Tanpa mengetahui dalil-dalil kewujudannya. Apa maksud dia? Dalam hati dia, tasdik hati dia, Allah Tuhanku yang menjadikan aku dan mencipta perbuatan aku adalah benar. Benar. Seperti mana yang si Fulan cakap. Tapi, apa dalil, apa buktinya? Aku tak tahu. Tapi aku faham apa yang dia cakap. Aku faham apa yang dia cakap. Aku tahu apa yang dia cakap. Aku tak berubah. Bertaklid, taklid betul-betul. Aku tak berubah. Sebab aku bertaklid, aku tahu siapa dia. Dan di mana tempat ambilannya. Cuma, aku tak boleh nak cakap. Aku tak pandai nak cakap. Tapi aku tahu itu adalah betul. Betul di sini membenarkan, hati membenarkan. Fahami baik-baik. Sebab taklid bukan main-main. Aku membenarkan. Maknanya dia tak tahu berdalil. Sama ada dalil ijmali atau dalil tafsili. Ataupun dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dia tak tahu. Kalau dikatakan apakah dalilnya wujudnya Allah? Dia tak tahu. Tapi dia tahu Allah itu wujud. Ada. Kemudian, kalau ditanya, siapakah yang beritahu Allah Ta'ala itu ada? Si Fulan bagi tahu Allah itu ada. Benar ada. Sungguh ada. Itu dia tahu. Martabat iman dan juga makrifah mereka seperti demikian adalah martabat iman dan makrifah yang paling lemah. Yang paling lemah. Walaupun dia ada pegangan. Dia percaya dan dia yakin. Dia bertaklid kepada sepulan-sepulan. Dan dia berpegang kepada sepulan. Namun, orang seperti ini adalah makrifah yang sepaling lemah. Dan juga yang sangat sedikit takwanya. Sangat sedikit takutnya kepada Allah. Ketaatan dan kecintaannya terhadap Allah Azza wa Jalla. Mereka itu adalah dari kalangan orang awam. Dari kalangan orang awam. Orang kebanyakan. Kalau ditanya, siapakah Allah itu? Ada yang menjawab. Allah itu yang menjadikan langit dan bumi. Siapakah Allah itu? Allah itu Tuhan aku lah. Siapa lagi? Siapakah Allah itu? Dia kata jugalah, mereka kata, takkan kau tak tahu? Dah. Dia berbalas-balas. Maknanya, dia tak ada satu pegangan pun. Itu maknanya orang awam. Orang dikatakan, yang dikatakan tak ada keyakinan sepenuhnya. Itulah yang dikatakan tadi, tingkat imannya adalah tingkat iman yang rendah.
Insya-Allah, izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Semoga ditingkatkan iman kita. Iman kita apa? Kepercayaan, keyakinan kita. Pegangan kita, akidah kita kepada iktikad yang betul-betul jazam. Yang berbetulan dengan yang sebenarnya. An dalil. Ini perjalanan kita. Huraian. Makrifah mencakup 3 unsur. Perkara ni selalu saya sarahkan. Saya percaya dalam kita beramai ada 1 orang atau 2 orang telah mendapat. Dan saya baru juga menyampaikan. Makrifah ataupun mengenal. Mengenal apa? Ma'rifatullah. Kenal. Mencakupi 3 unsur. Iaitu iktikad yang jazam. Iktikad yang putus. Iktikad yang putus. Jazam. Yang tidak ada sak, zon dan waham. Bersih. Maknanya tahap yakin. Tahap yakin. Jika salah satu daripada 3 unsur tersebut tidak ada, dia ada 2, dia ada 1. Maknanya bukan dinamakan makrifah. Bukan dinamakan makrifah. Makrifah apa? Ada 3 unsur. Unsur iktikad yang jazam, unsur itu unsur berbetulan dengan yang sebenar. Yang ketiga, unsur dalil. Dalil apa? Bukti atau keterangan. Pegangan kita tu betul. Sama ada dalil secara ringkas ataupun terperinci. Ataupun dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Boleh ketiga perkara tersebut. Pengertian jazam menurut ilmu usuluddin adalah i'tiqad yang pasti, yang jelas, yang terang, tidak mencukupi dengan perkabaran ataupun dengan khayalan, tetapi dengan pasti, dengan jelas dan terang, bahawasanya tiada Tuhan yang nyata melainkan Allah. Allah yang nyata. Tapi Ustaz, kenapa kita ni tak juga nampak Allah? Sebab sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita belum kenal sepenuhnya. Sebab yang menghalang kita melihat ialah sifat-sifat Allah. Bukan selain daripada sifat Allah. Kalau rakam perkataan saya ni. Tak ada selain daripada sifat Allah yang menghalang kita nak melihat Allah. Sebab itulah kita nak kenal sifat-sifat Allah. Semoga kita dapat kenal Allah. Kalau perjalanan tasawuf, apa sebab kita tak kenal Allah? Disebabkan kita cinta dunia. Cinta dunia macam mana? Kita cinta kepada kemasyhuran diri. Contohnya, minta dikenali orang. Minta orang tolong heboh-hebohkan nama kita. Dan apabila didengar, kita rasa macam seronok. Itulah keseronokan dunia. Apa benda pun lah. Itu yang menghalang kita. Itu pasal tasawuf mengajar kita. Jangan ada bersifat yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. 10 perkara tersebut. Itu syirik kecil.
Tapi namanya syirik kecil, tapi syirik yang menghalang masuk ke dalam surga. Iktikad yang pasti, kepercayaan yang tidak ragu dan bukan yang dikatakan sakwa sangka. Maka yang dinamakan jazam itu terbahagi kepada 4 bahagi. Yang jazam tu terbahagi kepada 4 bahagi. Yang pertama, yang muafakat pada hak serta dengan dalil. Inilah yang dinamakan ma'rifah, seperti mana yang saya jelaskan tadi. Yang muafakat pada hak, pada yang sebenar, muafakat pada hak serta dengan dalil, inilah yang dinamakan ma'rifah, yakni yang merangkumi 3 unsur. 3 unsur. Unsur yang pertama, iktikad yang jazam. Unsur kedua, berbetulan dengan yang sebenar. Yang ketiga, andalil. Jadi muhasabahkan diri itu. Ada atau tidak 3 perkara tersebut. Yang pastinya, kita bersifat lemah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa 3 unsur tersebut, aku masih di dalam perjalanan nak mencapai pada 3 unsur tersebut. Jadi timbullah harap kepada Allah SWT agar dikurniakan akan 3 unsur tersebut. Buktinya, keterangannya, kita duduk dalam majlis ilmu ini. Apa tandanya? Tanda kita bersifat kurang. Itu sebab Allah Ta'ala hadirkan kita di dalam majlis ilmu ni. Jadi perjalanan kita nak sampai ke tahap 3 unsur yang dikatakan ma'rifatullah. Ini siapa pun lah. Siapa pun. Sama ada ulama besar kah, ulama kecil kah, ulama sederhana kah, pak ustaz kah, guru kah, siapakah? 3 unsur. Yang kedua, yang muafakat pada hak. Kalau yang muafakat pada hak, maknanya yang muafakat ni, kita ada iktikad yang jazam. Dah ada kepastian. Iktikad aku ni betul. Aku yakin berpegang. Itu kata yang muafakat pada yang hak. Tetapi tidak dengan dalil. Maknanya, merangkumi 2 unsur. 2 unsur. Unsur pertama, yakni iktikad yang jazam. Unsur kedua, berbetulan dengan yang sebenar. Yang sebenarnya apa? Iktikad ahli sunnah wal jamaah. Iktikad ahli sunnah wal jamaah apa? Iktikad ni pegangan. Pegangan kepada akidah. Kepercayaan, keyakinan kepada akidah pada mengenal Allah, pada sifat yang 50. Terus kitab ni dikira dah tinggi dah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau asasnya tu, kita tu mengaji itu risalah tauhid, sifat tauhid. Inilah kata dia yang dinamakan taklid sahih. Taklid sahih apa? Mengandungi 2 unsur. Dia bertaklid kepada iktikad yang jazam dan bertaklid kepada pegangan yang sebenar-benarnya. Dia tak berubah. Yang ketiga, yang tidak muafakat. Yang tidak muafakat pada hak.
Dia ada pegangan, ada keyakinan, mantap, pasti dalam hatinya. Siapa? Tapi tidak berbetulan dengan yang sebenar. Seperti etikot orang-orang Yahudi, etikot orang-orang Nasrani. Dia kuat pegangan, dia kuat itu, tapi tak berbetulan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tak percaya bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman. Dia tak mau terima Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan daripada orang Arab. Dia nak lahirkan juga daripada orang Yahudi. Itu dia mau. Dia kuat juga berpegang, tapi tak berbetulan. Yang tidak muafakat pada hak, tetapi dia dengan dalil. Inilah yang dinamakan jahil murakab. Jahil murakab. Jahil murakab ni apa? Yang dia tidak tahu yang hak, yang sebetulnya. Diberitahu, dia tak mau ambil tahu. Sebab jahil ni terbagi dua. Satu, basit. Yang kedua, murakab. Orang bagi tahu, dia tak mau ambil tahu. Yang keempatnya, yang tidak muafakat pada hak juga tidak dengan dalil. Inilah dinamakan taklid batil. Ini taklid tertolak. Jadi kalau taklid tertolak ini, yang dikatakan akidah-akidah yang tidak diterima. Maknanya, dia percaya kepada Allah dan Rasul tu tidak sampai kepada hatinya. Tak sampai. Maknanya sampai awang-awangannya lah. Awang-awangan apa, dia ikut-ikut dia lah. Ikut-ikut. Ini kategori yang paling rendah peringkatnya. Lahiriahnya, nama-nama Islam. Tapi tak ada pegangan. Tak ada pegangan. Kalau umur 60 tahun, baru dia nak menjadi akil baligh. Dia ikut saja orang ramai. Kalau ditanya siapa Allah itu, entah. Aku ikut je lah. Percaya kepada Allah. Dalam dalilnya, rukun iman, pertama percaya kepada Allah. Jadi aku percayalah kepada Allah. Tapi siapa Allah tu? Di sini pun tak boleh jawab. Ya, itu dikatakan yang sepaling rendah. Maknanya di kadang-kadang dia ada berdalil. Yang satu ni pula langsung tak berdalil. Itu keadaannya. Maknanya tidak ada satu unsur pun di dalam makrifahnya. Ini kebanyakan orang. Yang ketiga, yang keempat adalah kebanyakan orang. Sebab itulah kita ni diperingatkan sangat bahawa menuntut ilmu fardu ain itu menjadi wajib kepada kita. Tak boleh tidak. Aku kena menghadirkan diri. Sekurang-kurangnya pun, aku percaya. Ini kita ni percaya. Percaya kepada perkabaran yang sahih. Percaya kepada perkabaran yang sahih. Yang diberitahu oleh guru. Guru siapa? Pak Ustaz. Di dalam majlis ilmu, dipenuhi oleh
para malaikat yang bertindih-tindih sampai ke langit. Banyaknya. Sebab di mana majlis ilmu tersebut ada mengeluarkan satu nur, satu cahaya sampai ke langit. Semua para malaikat menyaksi akan cahaya tersebut. Semuanya nak turut hadir. Cuma di dalam malaikat-malaikat tersebut, Allah Ta'ala perintah untuk mencatat nama-nama yang hadir. Satu. Kedua, untuk mencatat nama-nama orang yang khusyuk, yang tetap mengaji dan dengar. Ketiga, mencatat orang yang hadir tetapi disorongkan ke kerusi, dia tidur, pun dicatat. Dan dikabarkan juga kabar sahih. Di dalam majlis ilmu tersebut, ada satu hamba Allah yang datang menumpang duduk. Bukan tujuan nak duduk majlis ilmu pun, nak tumpang duduk dalam majlis ilmu tersebut. Kerana kejahilannya. Kedua, tentang maksiat yang dilakukannya. Dia tak berminat pun nak mendengar ceramah, kuliah dan sebagainya. Itu juga dicatat oleh malaikat. Apabila habis majlis ilmu, sampai ke peringkat kesudahan. Jadi malaikat ni melapor kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melapor setiap seorang. Jadi fahamlah kita sekarang, ada yang mendengar secara khusyuk, ada yang mendengar duduk hadir tidur, ada yang dengar tak dengar, ada yang menumpang saja. Umpama macam mana? Macam orang dalam kenduri nasi lah, kenduri makan nasi. Ada orang tu dihidangkan makanan nasi, dia makan. Dia dapat rasa dan sebagainya. Yang kedua, dapat bau je. Dia dapat bau, pasal dia tidur, dapat bau saja. Yang ketiganya, dia pun tak tahu. Orang menghidang nasi ke, apa ke, semua ke, tapi dia ada turut hadir. Allah Subhanahu Taala menjawab hadis sahih. Aku ampunkan pada si fulan segala dosanya. Siapa dia? Yang duduk menumpang tadi tu, yang tak nak dengar tu, duduk menumpang, akan ku ampunkan dosanya. Kalau si fulan tu duduk menumpang, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapakah yang kita duduk mendengar majlis ilmu. Begitu juga dikatakan duduk di taman-taman surga. Jadi orang-orang para solehah dahulu, apabila dah habis satu majlis ilmu, dia akan mengejar satu majlis ilmu lagi. Sebab dia percaya tersebutlah. Dia percaya pada perkabaran tersebut. Nama dia disurat oleh Allah SWT melalui malaikatnya. Itu pegangan. Martabat iman orang-orang yang bertaklid. Maknanya, martabat iman, kepercayaan kepada orang yang bertaklid, kepada orang yang memberitahu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya ulang balik perkataan ni? Supaya kita dapat berpegang. Apa itu bertaklid? Bertaklid kepada orang yang memberitahu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bertaklid kepada si fulan.
Kita tak ubah dah. Tak ubah. Sebab itu menjadi pegangan. Pegangan. Pegangan apa? Etikot. Aku memang tak tahu. Nak cakap. Tapi aku tahu. Apa yang aku tahu. Pegang. Cuma tak tahu. Nak cakap. Itu saja. Maknanya, kita berpegang. Maknanya hidayah Allah tu bukan semua orang. Bukan bermakna orang yang tak tahu, terus tak tahu. Tetapi, kalau dia tak tahu, dia bagi tahu, tak mau nak ambil tahu, itu jahil murakab. Itu maknanya taklid batil. Kalau dilihat di dalam kitab ni, apa dia kata di sini? Dia termasuk golongan-golongan yang bertaklid ini, apa dia katakan? Adalah dia kata, dia kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Begitu pentingnya akidah ni. Jadi, kita kena tingkatkan kepada sekurang-kurangnya kita itu bertaklid sahih. Bertaklid sahih. Bertaklid sahih apa? Ada dua unsur di dalam tu. Satu, etikot yang jazam. Kedua, berbetulan dengan yang sebenar. Nak tahu yang sebenar ni, ada guru yang menyampaikannya. Dan guru ada tempat ambilannya. Maka kita berpeganglah kepada guru tersebut. Itu kita bertaklid yang sebenarnya. Kalau yang dikatakan betul-betul dia kenal, ma'rifatullah, dia kenal kepada Allah Ta'ala, itu 3 unsur. Unsur yang pertama apa dia? Iktikad yang pasti, yang jazam. Yang tak ada sak, yang tak ada zon, yang tak ada waham. Jadi maknanya dia mengatasi tahap tahu. Dia masuk kepada tahap yakin. Tahap yakin apa? Apa yang diterangkan oleh saya pada malam ini, dia membenarkan apa yang aku tahu selama ini. Saya ulang balik. Apa yang saya sampaikan pada malam ini, dia membenarkan apa yang ada dalam diri dia. Itu dia masuk tahap yakin. Benar. Benar. Mana hakul yakin. Benar. Lagi yakin. Andai kata yang tidak ada. Bukan tak ada. Ada. Kadang-kadang tu terlalai dan sebagainya. Ini yang kita nak duduk. Itu maknanya tahap yakin. Dia dah ada tahap ilmu. Yakin. Baru sampai ain yakin. Dia membenarkan ain yakin. Benar lagi yakin. Baik. Kita ada masa 10 minit. Saya beri peluang kepada semua jemaah untuk nak sama-sama berkongsi ilmu. Terutamanya, kita nak menyambut bulan Ramadan. Ada 14 hari lagi. Sama adakah kita ni membenarkan yang benar ataupun kita bertaklidkan kepada yang benar ataupun kita itu bertaklid sahaja atau sebagainya. Semoga ibadat puasa yang kita perbuat adalah dengan sebenar-benarnya. Jadi, saya sudahi kalam saya pada malam ini.
insya Allah kita akan bertemu selepas kita musim raya. Musim raya sebulan pula. Nanti satu Syawal, satu bulan ke musim raya. Kita ni orang Malaysia ni satu bulan. Jadi rumah saya pun satu bulan juga raya. Jadi bila kata sampai ke lepas bulan Ramadan. Maknanya di dalam bulan Syawal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Yang baik itu bagi Allah Ta'ala. Kekurangan-kekurangan kemas di sini. InsyaAllah. Amin. Ya, jadi Al-Fadil Ustaz dah buka soalan. Jadi ada siapa yang nak bertanya ataupun ada kekeliruan, bolehlah ajukan soalan. Mungkin soalan berkaitan dengan Ramadan ke, boleh juga kan Ustaz kan? Ya. Silakan kalau ada soalan. Berhubung tentang bulan Ramadan tu, kalau ada keinginan penganjur untuk nak kita buat itu kuliah, tapi tidaklah sebelah malam, sebab malam kita tu khusus kepada ibadat malam tentang bulan Ramadan. Jadi pada waktu siang-siangnya, ya, jadi bolehlah berhubung dengan saya. Cuma ikut bidang-bidang. Kalau bidang saya tu hakikat tauhid dan juga tasawuf, jadi saya akan masuk berhubung tentang bulan Ramadan, yakni puasa, adalah dalam sudut hakikat tauhid dan juga tasawuf, insya-Allah. Untuk makluman Ustaz, jadi sepanjang bulan puasa ni kita ada program Ihya Ramadan. Jadi kuliah-kuliah kita tak diadakan sebab ada program munajat. Ini sebelum sahur tu kita ada munajat pukul 4 pagi sampai pukul 5. Jadi kuliah subuh kita tak ada. Dan lepas itu pihak Gembanuk Liman ada buat kumpulan-kumpulan tadarus. Jadi kumpulan-kumpulan tadarus ini akan bertadarus melalui Google Meet. Dan pada pukul 2.15 petang kita ada satu hari satu juzuk mengaji. Jadi kuliah-kuliah ni kita tak ada dah penuh dah. Jadi kemungkinan kita berjumpa dengan Ustaz tu untuk kuliah tauhid ni lepas raya lah. Nanti kita hubungi balik bila kita mulakan kuliah semula, insya-Allah. InsyaAllah. Jadi adakah soalan-soalan yang nak diajukan kepada Ustaz? Nampaknya semua tak ada soalan. Nak tutup ke kuliah Ustaz ni dulu ke macam mana? Ataupun Ustaz ada nak sikit mungkin bagi tazkirah ringkas ke sebelum nak berpuasa ni ke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu. Seperti mana berpuasa, apa makna itu? Tak apa. Hakikat puasa. Hakikat puasa. Maknanya tidak boleh tidak. Yakni adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akidah dan kepercayaan, keyakinan kita
yang berpegang Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Maha Agung, Maha Berkuasa. Apabila dia kata dia Maha Berkuasa, maknanya dia berkuasa pada menjadikan pada tiap-tiap sesuatu. Kita itu berpuasa dan juga tidak berpuasa. Apabila kita berbuat puasa, maknanya dia berkuasa untuk menjadikan aku berpuasa. Jadi, aku naik saksi. Aku naik saksi. Tidak ada perbuatan yang menjadikan aku berpuasa, melainkan perbuatan Allah. Kedua, aku naik saksi. Jelas terang sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan aku. Wallahu a'lam. Ada apa-apa pertanyaan? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita tutup je lah kuliah Ustaz ya. Ya, boleh. Okey. Okey. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin, jazakallah khairan kasiran. Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Abdullah bin Tuda yang telah pun menyampaikan syarah akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan apa yang dihuraikan, apa yang disampaikan bermanfaat. Moga kita terus tingkatkan iman, ilmu kita, iaitu iktikad yang betul-betul jazam, iaitu mengenal Allah dengan keyakinan yang teguh dan iktikad yang mantap tanpa ada syak, zan dan waham. Dan juga sedikit perkongsian ilmu tentang Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat menyambut kedatangan bulan Ramadan ini dengan lebih bermakna, dengan lebih menghayati ibadah Ramadan nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua sampai ke bulan Ramadan, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, terima kasih kepada para jemaah yang sudi bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz pada kuliah Maghrib malam ini. Mudah-mudahan semua kita mendapat tingkatkan ilmu dan sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebentar lagi pada pukul 9.15 kita akan bersama dengan Al-Fadil Major Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad, iaitu dengan tajuknya 8 perkara yang harus ditinggalkan, iaitu kuliah isyak kita. Jadi sebagai penutup kuliah maghrib kita, sekali lagi dengan segala sukacita mohon Ustaz untuk baca doa, memimpin bacaan tasbih kafarah dan menutup kuliah maghrib kita dengan surah Al-As. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana li kulli haulin la ilaha illallah wa li kulli hammin wa ghammin masya Allah wa li kulli ni'matin alhamdulillah wa li kulli ridha'i wa sidatin asykurulillah wa li kulli ujubatin subhanallah wa li kulli dzambin astaghfirullah wa li kulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa li kulli dhikrin hasbiyallah wa li kulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa li kulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada waktu masa pada bulan bulan Sabah, bulan
bulan Syawal. Awal. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah panjang umur kita bersama lagi dengan kuliah Ustaz insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada jemaah. Ya, sama. Jemput dah datang. Terima kasih. Jemput dah datang. Assalamualaikum Ustaz. Ya, jemput datang hari raya semua. Hari raya nanti buat rombongan pergi rumah Ustaz. Okey. Bagi Ustaz tahu nanti Ustaz datang. bagi lokasi. Nanti dia